Okay, so kita sambung lagi DTG, iaitu Distance Time Graph. Tadi kita dah tengok STG, iaitu Speed Time Graph. So kita tengok Distance Time Graph pula macam ni. Okay, kita akan masuk terus kepada soalan. Ini contoh soalan untuk Distance Time Graph. Ni bukan betul-betul Distance Time Graph, DTG. Yang sebelum ni kita buat STG kan. So bila Distance Time Graph, di sini mestilah distance, jarak di sini, time di sini, hour. Kadang-kadang dia tulis S means second. So kalau H mean hour, per hour. So 1.4 maksud dia 1.4 hour, 1.4 jam. Di sini mestilah distance untuk graf DTG, iaitu Distance Time Graph. Alright. So kita baca sikit. The graph PQRS represent the journey of the car and the graph PRT represent the journey of the van. So kita tengok PQRS. Kat mana PQRS? Okay, so graph dia yang ni, line ni adalah car. So kita tulis kat tepi, car. And then PRT, okay, PRT straight line ni represent van. Okay, journey of van. Jadi di sini kita tulis van. Ni untuk kita, pengetahuan kita lah, senang kita nak tengok. Then both vehicle depart from town X. Okay, town X maksudnya di sini. Dia start kat sini. So sini town X. Town X di sini. At the same time and travel along the same route. Maksud dia jalan yang sama lah. Cuma yang ni jadi pikuk ni. Maksud dia start kat sini. Okay. Kita tengok A. Apa yang dia nak? State the time duration in hours during which the car is stationary. Ni macam yang tadi cikgu bagi tahu. Untuk distance, dia boleh tanya stationary, average speed. Dan ada lagi dia tanya soalan. Jadi untuk yang ini kita tengok kalau stationary maksud dia kereta tak bergerak. Di mana kereta tak bergerak? So di sini garis yang straight ni. Okay, ni straight ni, Q sampai R. Dikata kat sini state the time in duration in hours. Maksud dia nak tahu berapa jam. In hours kita kena tengok ini time. Maksudnya di sinilah. Kalau dikata in kilometer, in km, kita tengok paksi distance ni. Disebabkan dikata in hours, kita tengok paksi hour ni, time. Jadi state, kalau disebut state ni maksud dia tak ada pengiraan yang panjang. Kalau state ni dia simple sahaja jawapan dia, seketui macam tu je. Lebih kurang. Okay, dia tak ada nak kena buat jalan panjang-panjang macam tu, tak. Okay, so tengok daripada sini QR, Q sampai R. So line sini ke sini kan, Q ni, R sini. Jadi berapa lama, berapa jam? So kita kena tolak lah berapa jam di sini. Antara di sini ke sini berapa jam? 1.4 tolak dengan 0.8. Jadi berapa jam? 1.4 tolak dengan 0.8. Dapat 0.6. So 0.6 hours. So jawapannya adalah 0.6 hours. So jawapan dia ni. Teacher tulis kat sini Kat sini pun bawah ni lah. 1.4 tolak 0.8. Okay, 1.4 tolak 0.8 sebab kita nak tahu berapa kat sini. Maksud dia berhenti kat sini berapa. Then kita dapat 0.6. Maksud dia kat sini stationary, car not moving, 0.6. 0.6 hours. Kena tulis sini unit ni tulis macam dia minta, in hours. Okay, settle A. B. Calculate the average speed in km H -1. Nampak tak? Average speed of the car for the period of 2 hours. Tengok dia minta average speed untuk car. Car maksud dia ni, yang line ni daripada PQRS ni. Then for the period of 2 hours. 2 hours yang mana? 2 hours ni 2.0. Okay, paksi hour kita tengok, paksi time kita tengok 2.0 ni. So dia nak
car. Kita cari average speed untuk car. Kalau average speed, formula dia still sama. Macam mana? Average speed. AS ni adalah average speed. So, average speed sama formula distance bahagi time. Okay. AS equal to D divide by T. Ni short form dia. Okay. So, distance bahagi dengan masa. So, masa dia masa berapa? Masa dia nak yang 2 hours. So, kita ambil 2 hour. And then, distance dia berapa? 2 hour, dia nak yang car kan. So, naik sini, ke sini, kita ambil ni. 150. Jadi, 150 bahagi dengan time 2.0. Dapat 2.0 ataupun 2 lah, 2 jam. 150 bahagi dengan 2. Ataupun 2.0. Boleh juga 150 bahagi 2.0 sama je. Dapat 75. So, 75 km H negatif 1. Unit ni sama juga. Kita kena tengok dalam soalan. Dia nak in km H negatif 1. Ikut je unit yang dia minta dalam soalan. Settle. Nombor 2. Simple kan? Okay, jadi C. At the certain time during the journey, both vehicle are at the same location. Kat mana dia bertembung? Car dengan van, di mana mereka bertembung? Nampak tak? Mereka bertembung di sini. Okay, teacher padam ini. So, nampak mereka bertembung. Nampak tak? Di sini memang bertembung dah. Dia orang gerak daripada sini. Then, dia ni atas, ni straight ke sini. Lepas tu bertembung di R. Nampak tak? Dia bersilang di sini. Car dengan van. So, dia bersilang di sini. Maksudnya, car ni bertembung di sini. Nampak? Both vehicle are at the same location. Maksudnya, di lokasi yang sama. Maksudnya, di sinilah. Dia bertembung tu. Apa yang dia nak? Find the distance in km between the location and town X. Maksudnya, di sini, apa yang dia nak? Distance between location town X. Same location. Same location adalah R. Kan? Same location adalah R. Lepas tu, find the distance in km between location and town X. So, dia bergerak ke sini. Kan? Sini bertembung. Jadi, berapa jarak dia nak tahu? Berapa find the distance in km? So, dia nak distance in km. Kita tengok dia punya paksi distance. Paksi distance ni 50. Sebab apa 50? Sini, dia orang bertembung dekat sini. So, kita tengok berapa km dia orang bertembung ni. So, ambil lah ke sini dapat 50. Kalau dia nak in hour, ambil di 1.4 hour. Tapi dia nak soalan distance in km. So, yang ni. Okay, faham Settle. Nombor 2. State the time taken by the van to reach that location from town X. Okay. State the time taken. State means dia punya jalan kira tu tak banyak. State je. Nyatakan sahaja. Time taken van reach that location from town X. Maksud dia. Bukan daripada dia sampai habis. Maksudnya dekat town R ni. Sebab ini soalan dia yang ni. Yang paling utama yang ni lah. Sebab dia kata yang ni yang bertembung ni. So, 1 dan 2 ni based on yang bertembung ni. Dia bukan kira yang full. Okay, so yang 2 ni state the time taken by the van. So, kita tengok yang van ni, yang straight line ni. R ni juga. To reach that location from town X. Time taken. Kalau time taken, macam ni. Macam yang cikgu dah sebut untuk 1 tadi. Okay, kalau time taken by the van. So, kita ambil van. Dekat sini, dia nak tahu time taken. Time taken kita di bawah. 1.4. Tadi dia minta car in km. Distance, ambil yang ni. So, dia minta yang kedua ni van. Dia minta in time. In hour. So, 1.4 C
C kita akan dapat 1.4 hour. 1.4 hours. Time taken. So, ambil time. Nampak tak? Senang tak? Simple je. Untuk DTG ni, dia simple sikit daripada STG tu. Okay, tapi kalau buat dua-dua latihan, okey je. Okay, ni contoh satu soalan. Kita tengok lagi soalan yang lain pula. Kita try tengok. Kita tengok buku. Sekejap. Kita tengok buku kuning ni. Kita ambil distance. Dalam exam SPM ataupun exam biasa ni, dia ikut suka hati sama ada nak tanya STG ke, DTG ke. Okey, ni speed time graph. Speed time graph kita dah pernah buat dah beberapa soalan, 2 soalan. Nanti ada masa nanti untuk next video kita boleh buat lagi. So ni tahun 2017 punya. Kita tengok. Yang ni, okey, ini distance time graph. Nampak tak? Nampak tak? Distance time graph. Okey. Kita kena baca daripada atas. Soalan first tu, awal-awal ni kena baca daripada atas. Suraya, Kamal dan Rina pulang ke rumah dari sekolah masing-masing. Maksudnya dia orang start daripada sekolah. Ni sekolah lah. Yang kosong ni sekolah depa. Okey, dia pulang ke rumah dari sekolah masing-masing. Raja sebelah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan mereka. Okey. Suraya, Kamal and Rina return to their house from their respective schools. Diagram 11 shows the distance time graph of their journey. Means that ini adalah distance time graph. Lagipun di sini adalah distance. Di sini time. In minute. Nampak tak? Tadi kita buat in hours. Sekarang minute. Okay. So ni distance. Means ni adalah DTG. DTG maksudnya distance time graph. Tak ada apa pun. Just nak bagi tahu. Then kita tengok kat sini. Nampak tak? Petunjuk. OAB adalah Suraya. So OAB. Okey, OAB ni Suraya. Tulis kat sini. OC adalah Kamal. OC adalah Kamal. ODEF adalah Rina. ODEF adalah Rina. Alright. Kita tengok soalan dia apa yang dia nak. A. Who arrived at the house first? Siapakah yang tiba di rumah dahulu? Siapa yang sampai rumah dulu? Who arrived at the house first? Kita tengok sini, Kamal, Rina dan Suraya. Siapa yang sampai dulu? Kalau kita tengok pun kita tahu Kamal yang sampai dulu. Daripada kosong dia straight pergi dekat C. Kamal sampai dulu. So jawapan dia adalah Kamal. Sebab apa? Dia straight balik rumah. Cuba tengok Rina dan Suraya. Nampak tak? A sampai B. Suraya. A sampai B ni dia berhenti. Kalau Rina pula, D sampai E. Nampak tak kat sini? Dia berhenti. Ni dia berhenti. Kamal tak ada berhenti pun. Dia straight line sahaja. Berhenti dia mesti sama macam tu. Okay? So Kamal yang sampai dulu. Next kita tengok B. During the journey, Rina stopped by a convenience shop. After that, she continued her journey. State the duration in minute before Rina continue her journey. Okay. During the journey, Rina stopped at a convenience shop. Maksud dia kita tengok Rina. So dia berhenti Rina yang ni DE. So DE ni dia berhenti dekat kedai. Lepas tu dia sambung balik perjalanan kat rumah. Lepas dia berhenti, dia akan sambung balik pergi rumah dia. Then dia tanya state the duration in minute. Nampak tak dia kata state. State tu kita nyatakan sahaja. Terus ada jawapan dia. Before Rina continue her journey. Dekat sini berapa? Dia kata in minute kan? So kita tengok minit. Kat sini berapa minit dia berhenti?
Nyatakan duration in minute before Rina continue her journey. Nyatakan tempoh masa dalam minit sebelum Rina meneruskan perjalanannya. Maksudnya dia berhenti tu berapa minit? 17 tolak dengan 9. 17 tolak 9 dapat berapa? 17 tolak 9 dapat 8. Maksudnya 8 minit. Ingat, ni jawapan dia. Ni dia punya unit kena tulis minit. Sebab dia nak kan state the duration in minute. Soalan pun nak minit. Okay, so settle. B. C. During the journey, Suraya have a stop by her friend's house to return a book she borrow. Okay, C. Suraya. Dia kata dia berhenti nak bagi balik buku sebab dia pinjam dekat kawan dia kan. Okay, Suraya. Yang ni. Nampak tak? A sampai B. Dia berhenti lama ni. Cuba nak pulangkan buku yang dipinjam. State the distance of Suraya in km from her house when she stopped by her friend's house. So, kat sini. Dia nak tahu in km. So, kita cari paksi distance ni. Km. Suraya. Di sini, di sini kita kena tolak. Ambil full kilometer. Tolak dengan yang dia berhenti ni yang mana? Berapa kilometer? Kilometer yang ke 9. Jadi 15 tolak dengan 9. So jarak Suraya dari rumah apabila dia singgah di rumah rakannya itu, kita kena tolak dua ni. 15 tolak dengan 9. Dapat 6 kilometer. 6 km. So jawapannya itu sahaja. State the distance. State. Itu je. Kalau state, simple je jawapan dia. Tak ada panjang-panjang pengiraan. So km, unit in km. Dalam soalan pun minta. Okay, lagi. Kita tengok. D. Calculate the average speed in km minute -1 of Rina's journey. Average speed. So kalau average speed kita ada formula, ingat tak? Simple sahaja. Average speed ASD bahagi T, iaitu average speed distance divide by time. Dia kata Rina's journey. Dia nak Rina punya perjalanan. Okay. So Rina's journey kita tengok ni. Kita tengok yang paling hujung untuk Rina daripada kosong ni, dia pi sampai rumah dia ni. So kita ambil yang paling atas ni, paling hujung lah panggil. So kita ambil yang bawah minit, kita ambil yang ke kiri ni km. So distance dia adalah 15 km. Jadi tulislah 15 km bahagi. So Rina punya ni tadi 30 minit bahagi 30. So 15 bahagi 30 1/2 ataupun 0.5. 0.5 unit km minit. So 0.5 km minit -1. Dah dapat. Okey, dapat. Tu sahaja. Simple. CD settle. Okay. Simple kan? Ke susah? Senang je. Cumanya kita nak kena tahu dia nak siapa. Yang ni nak Rina, yang ni nak Kamal. Ni tak, ni tanya Kamal. Yang ni nak Rina, yang ni nak Rina, yang ni nak tadi Suraya. Begitulah kita tengok dia minta siapa. Lepas tu kita tengok dia punya graf tu. Then kat situlah kita kena tambah ke, kena tolak ke. Simple sahaja. Average speed. Okay. Itu untuk distance time graph, DTG. Kita tengok lagi satu ada tak. Kalau tak ada, yang tu je lah. Dua soalan. Okay, cuba buat soalan yang lain. Ini graf jarak masa. Oh, ini pun sama. Distance time graph. Sama juga distance time graph ni. Dia minta. Okay, ni dia bagi satu saja. In waktu. Nampak tak? Time. Dia tak bagi pun. Time ni, betul lah time. Tapi, cuba perhatikan. Cuba
Cuba perhatikan yang ni. Rajah 9. Diagram 9 shows the distance time graph DTG for the journey of a car from Ipoh to Alor. Okay, means that ini kereta. Dia bergerak daripada Ipoh, daripada sini sampai ke atas Alor. Lepas tu dia bagi distance km, ni kilometer, and then time. Nampak tak? 10:00. Dia tak tulis pun time dalam kurungan H. Kalau H tu hours, dia tak tulis pun dalam kurungan minit. Minit tu minit lah. Lagi satu dia tak tulis pun S. Kalau S tu saat, second. Tapi di sini dia tulis time sahaja, waktu. Maksudnya dia bagi jam. Ni pukul 10, ni 10.41, 11.35, ni 13.15, ni pukul 1.15. Dia bagi dalam bentuk jam, pukul berapa. Nanti bila jawapan tu, kalau dia nak dalam bentuk time tu, kita kena ubah pergi ke dalam bentuk minit. Cuba tengok, kereta itu berhenti rehat di Sungai Perak. The car stop and rest at Sungai Perak. Di mana yang dia rehat? Dia rehat, dia berhenti kereta, means di sini. Maksudnya di sini. Means that kereta tu berhenti di sini. Nyatakan state the duration. Kalau dikata state, jawapan dia simple sahaja, tak ada pengiraan yang panjang. State the duration of time. So time kita tengok di sini. Dia tak nak minta distance, dia minta time. So tengok part C, time. Berhenti di sini. The driver stop. Okay. Berapa lama dia stop kat sini? Cuba tengok. Berapa lama? Ini pukul 10.41 sampai 11.35. Kalau kita boleh bayangkan jam, daripada pukul 10.41 sampai 11.35, berapa minit sebab lagi satu tengok dalam soalan dia minta during the state the duration of time in minute. Dia nak dalam minit. Takkan kita nak tulis 10.41. Itu adalah jam. Sini ke sini jam. Dia nak dalam minit. Maksudnya daripada jam sini ke jam sini dia berhenti. So berapa minit? Kalau kita boleh fikir pasal jam, kita boleh macam ingat, kita bayangkan jam, kita boleh terus kira. Tapi kalau tak boleh bayangkan jam tu, kita kena buat jalan kira. Jam, minit. Ini kita buat waktu sekolah rendah kalau tak silap. Pengiraan untuk jam ni dia beza sikit daripada yang pengiraan biasa tu. Okey, jam, minit. Tengok kita kena tolak lah, kita nak tahu berapa minit di sini. So kita ambil 11.35 tolak dengan 10.41. Tolak. Okey, jam ke 11, minit ke 35. Jam ke 10, minit ke 41. So 35 tak boleh tolak 41, betul tak? Still sama, kita kena pinjam. Jadi kita pinjam di sebelah. Sebelah pinjam 1 tinggal 10. Di sini kita tak tambah 10, kita kena tambah 60. Sebab apa? Sebab kita pinjam 1 jam. 1 jam bersamaan 60 minit. So kita kena tambah 60. 60 tambah dengan 35 dapat 95. Jadi 95 ni barulah tolak dengan 41. 95 tolak 41 dapat 54. So 54. Ni bahagian minit. Okey, ni minit 54. 54 minit. Jam 10 tolak 10 kosong. Tak ada apa. Jadi 54 minit. Jawapan dia 54 minit lah di sini. 54 minit. Dan jawapan pun 54 minit. Ini jawapan. Okay, boleh. State the duration. So state, nyatakan sahaja. Simple. B. Calculate the speed in kmh -1 of the car from Ipoh to Sungai Perak. Dia nak tahu laju. Kalau dia nak tahu laju di sini, sama juga kita guna formula yang sama. Average speed tu, saya tulis di bawah ni. Average speed, distance bahagi time. Okay, distance Sungai Perak dia kata okay, daripada Ipoh sampai Sungai Perak, means dia nak satu perjalanan tu. Okay, dia nak satu perjalanan tu. So kita ambil yang paling belakang lah. Oh,
bukan. Sorry, silap. Dia kata Sungai Perak. Okey, saya salah. Sini Alor Star. So, sampai Sungai Perak yang dia berhenti tadi. Sini Sungai Perak. Tulis takut pening. Dia kata stop dekat Sungai Perak. So, Sungai Perak sini lah. Okey. Daripada Ipoh sampai Sungai Perak. Jadi, kelajuan dia nak tahu laju daripada sini ke sini. Ni dia naik ni. Laju ni berapa? Dia nak tahu laju ni berapa. So, kita ambil. Ini sepanjang yang dia berhenti. So, kita ambil point di sini. Dia baru start nak berhenti. Maksudnya daripada sini ke sini. So, perjalanan daripada pukul 10 sampai 10.41. So, daripada sini berapa minit? Daripada 10 sampai 10.41 ni 41 minit. Jadi, kita berhenti kat sini. Sampai sini kan 41 minit. And then sini 82 km. Masuk je dalam formula ni. KM 82 bahagi dengan T 41. T ni time lah 41 minit. And then jawapan dia dapat 82 bahagi dengan 41 dapat 2. 2 kilometer. Tapi dia nak tahu dalam kilometer per jam. km hour. Means kita kena darab 60 minit. Okay, so 2 darab 60. 120. Dapat 120 kmh negatif 1. Ni, in kmh negatif 1 yang dia minta. So, dapat dah jawapan 120. Settle. A boleh, B pun boleh. Cuba kita tengok C. Dia nak hitung laju purata dalam kmj kereta bagi keseluruhan perjalanan itu. Calculate the average speed in kmh negative 1 of the car for the whole journey. Sama juga. Ini whole journey. Yang tadi teacher salah sebut. Teacher ingatkan whole journey. Padahal sampai Perak, Sungai Perak sahaja yang B tu. Okey, sekarang dia nak whole journey ni. Whole journey. Keseluruhan. Then, average speed. Formula yang sama. Average speed dibahagi T. Distance divide by time. So, keseluruhan. Kita tengok distance. Keseluruhan perjalanan. Distance adalah ni. Yang keseluruhan yang paling atas lah. Ni keseluruhan perjalanan. Kita ambil yang ni. So, distance dia 258. Dan ini yang ini kita takkan ambil yang ni. Tak boleh. Ini adalah jam. Kita kena ambil berapa minit. Maksudnya keseluruhan perjalanan daripada pukul 10 sampai 13.15, satu suku ni berapa minit perjalanan tu. Sama juga perjalanan tu kita kena tolak daripada sini ke sini berapa minit. Daripada pukul 10 sampai pukul 1 suku berapa minit? So, tolaklah macam tadi. Jam, minit. Jam dan minit. Jam 13.15. Tolak dengan 10. 15 tolak 00, 15. 13 tolak 10, 3. Okey? Jadi, perjalanan daripada pukul 10 sampai 1 suku adalah 3 jam 15 minit. 3 jam 15 minit ataupun 3.15. So, kat sini kita ambil jarak dia yang ni, distance bahagi dengan 3.15. Dia punya time. So, 258 bahagi 3.15. 3 jam 15 minit 3.15 Tekan kalkulator. 258 bahagi 3.15. Dapat 81.904. So, 81.90. 81.90 dalam apa ni? In kmh negatif 1. So, kmh negatif 1. Unit diminta yang ni. Dapat dah jawapan untuk C. Yang ni yang C Settle. Simple sikit kan? Boleh
So cuba buat lagi soalan yang berkaitan dengan ni, graph of motion ni. Dia banyak soalan, tapi buat banyak soalan dia tu macam lebih kurang dia tanya average speed, calculate, contoh dia bagi macam tadi 3 orang, dia minta seorang-seorang. Lagi kalau speed time graph pula, dia akan minta rate of change of speed, dia minta apa lagi, laju seragam tu, uniform speed. Soalan dia lebih kurang dia pusing-pusing macam tu je, dia pusing-pusing kod tu je. Okay, itu untuk graph of motion ataupun graph gerakan. Nanti kita akan tengok lagi cerita lain. Okay, ini pun form 4 dan kita study untuk SPM sekali. Start daripada sekarang, buatlah latihan. Buat latihan banyak-banyak untuk mat ni. So insyaAllah nanti waktu exam SPM boleh buat. Okay, itu saja untuk graph of motion. Terima kasih.